kerja macam ni, semua orang jauh daripada Allah, semua tak sembahyang, jauh pada Allah. Sebab ada orang kata dia merungut masyarakat dia, kaum dia dihantar ke satu taman tu semua jauh daripada Allah. Sebenarnya Islam ni hidup, Islam ni kuat, Islam ni hebat, Islam ni hidup. Dia bukan benda yang mati. Bila Islam tu hidup, bila kita usaha tu Islam tu hidup, tak payah fikir macam mana agama tu hidup, Islam tu sendiri hidup. Kita amalkan perintah-perintah Allah dan doakan untuk semua orang, kita akan lihat kesan dia. Saya pernah beritahu sebelum, satu orang, dia bayangkan orang yang daripada, katalah satu orang pada luar negara, rambut pang sebagainya kan, datang kat sini tiba-tiba dia menyanyi, buat konsert. Bila dia balik, semua ikut macam tu. Ramai remaja-remaja ikut. Dia kata tiru dia ke? Dia kata follow me ke? Tak kata pun. Dia tak kata macam tu. Tapi satu dunia ikut. Sebab apa? Bayangkan benda yang buruk macam ni pun ada kesan. Takkanlah sunnah Nabi SAW, amalan agama Islam, doa tu takkan tak ada kesan. Jadi setiap orang, mana kita duduk, bukan kita duduk, bukan kita yang pilih keluarga tu. Nampak macam kita bercinta, kita yang pilih. Nampak macam kita mohon kerja kat situ, kita yang pilih. Ataupun tak sengaja, tak tersilap, sahaja minta terdapat. Tak, mana kita duduk, Allah hantar kita. Mana kita duduk, Allah hantar kita kat sana. Kita kena hidup kat agama. Mana kita duduk. Sebab tu kita dengar Ikramah radhiyallahu anhu, yang mana dia tentang Islam. Ketika tu isteri dia jumpa Nabi sallallahu, cerita dia panjang, saya ringkaskan. Dia jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, adakah keamanan untuk suami saya? Maka Nabi kata, keamanan untuk dia. Dia kata, bagilah bukti. Maka Nabi bagi serban dia kepada isteri Ikramah. Maka Ikramah dah lari jauh sampai ke satu laut yang jauh, tempat dah naik sampan dah. Maka isteri kata, ni bang, kemaafan, keselamatan, keamanan untuk kamu daripada Nabi. Ni bukti dia. Maka Ikramah radhiyallahu anhu telah masuk Islam. Bayangkan Ikramah masuk Islam. Dan macam mana, bayangkan dia dapat Islam daripada isteri dia yang cintakan dia, daripada isteri dan cintakan dia. Tapi ada orang tanya, dan saya cuma boleh berkata, saya tanya dia berapa banyak dah. Dia kata, saya dah banyak, macam-macam usaha dia buat. Saya tanya dia, berapa banyak puan menangis untuk suami puan? Dia kata, banyak tangisan saya habis. Saya kata, dalam satu hari, ada tak puan menangis sebelum subuh tu setengah jam untuk suami puan? Setiap hari setengah jam menangis, doa keampunan dan supaya Allah beri hidayat ke dia. Ada tak setengah jam? Dia kata, tak adalah setiap hari. Kadang-kadang lah, kadang-kadang saya kata, ada tak 2 hari sekali puan doakan menangis untuk dia? Dia kata, 2 hari sekali tak ada juga kot. Dia kata, tapi adalah selalu termenung mikir. Saya kata, saya bukan nak puan termenung. Saya nak puan duduk dan menangis. Sebab bila kita menangis, Allah kesiankan kita. Duduk menangis, minta, ya Allah, menangis satu nikmat. Contoh puan menangis depan Allah, nikmat yang besar. Bila orang dah dapat nikmat menangis depan Allah ni, dia akan rasa satu hari tak menangis, rasa macam ada benda yang tak sempurna lah hidup dia. Sebab tu kita kena menangis, doakan suami kita. Menangis, doakan suami kita. Kalau bapak kita tak sembahyang, mak kita tak sembahyang, tak jauh pada perintah Allah, kita menangis untuk mereka. Kesian, dia orang ni semua baik, bagus, tapi saya yang tak tahu nak macam mana nak cakap dengan dia. Dia mula menangis. Bila kita mula menangis, dikala tak nampak jalan, suami saya macam ni. Ikramah bukan, bayangkan anak Abu Jahal macam mana tentangan dia terhadap Nabi. Setiap kejahatan pada Islam, hancurkan Islam, dia buat. Orang macam ni pun boleh dapat hidayat. Tak adalah suami kita macam tu punya perangai dia. Tak ada suami kita seteruk tu, tak ada. Jadi kerana tu, kita kena duduk dan mula menangis, minta ampun pada Allah. Bila Allah kita menangis, itulah kunci penyelesaian bagi segala masalah kita. Bukan menangis depan orang. Boleh menangis depan orang, tak salah. Tapi saya cerita, kita kena menangis depan Allah. Itulah kunci dia. Tuan-puan mula menangis, dan Allah buka jalan. Mula menangis, kita akan lihat perubahan dalam kehidupan kita. Muaz, satu orang nama sahabat Muaz bin Amr bin Jamuh. Pernah dengar kan? Muaz bin Amr bin Jamuh, satu orang sahabat Nabi. Yang dia budak lagi, bapak dia nama Amr bin Jamuh. Dia sembah patung nama Manat. Ni panjang cerita, saya ringkaskan. Manat, satu patung yang sangat besar. Ketika tu Amr bin Jamuh ni, dia sembah Manat ni hari, setia kat Manat. Sehingga waktu tu ada ahli sihir yang letak jin kat Manat tu, boleh bercakap pula Manat tu, boleh jawab soalan dia. Lagi dia beriman dengan Manat tu. Suatu hari tiba-tiba dia tengok patung Manat tu dah longkang depan rumah. Dia kata, siapa pula buat ni? Dia ambil Manat, dia kata, Manat, aku buat baik pada kamu macam-macam, kenapalah masuk longkang sendiri? Dia kata, siapa pula anaya aku punya Tuhan ni? Dia pun pergi, dia bersih-bersihkan, dia pakai minyak wangi, dia bagi kapak satu, letak ikat kat tangan. Dia kata, kalau orang kacau di kapak dengan kapak ni Manat. Tiba-tiba apa jadi? Tengok-tengok, lain tu sahabat ceritakan, dia tengok, esok pagi dia cari mana Manat hilang. Dia lari pergi tengah bandar, tengok Manat dalam longkang besar kat bandar. Semua tengah tengok patung Manat. Amr bin Jamuh orang kaya, tengok patung Manat yang besar. Maka ketika tu dia kata, kenapalah kau letak kat sini? Maka budak-budak kecil-kecil, masa budak-budak kecil, budak-budak tak sekolah rendah tadika katnya, kata, pakcik buat apalah sembah Tuhan tu, jatuh dalam tu. Dia kata, kau budak-budak jangan hina Tuhan kita.
Jangan hina Tuhan kita. Kalau Tuhan tak kalah, dia masuk dalam longkang tu, ambil-ambil, tiba-tiba tengok-tengok dia tengah makan apa, ada seekor anjing berdarah. Dia kata, Manat, aku suruh kau kapak orang ambil kau, kenapa pergi makan anjing pula ni? Dia balik rumah, dia bebel-bebel. Dia kata, habis dah remaja kampung kita semua dah rosak. Rosak dah ikut Muhammad sesat tu. Maka balik rumah, sampai ke rumah dia mengadu kat isteri. Dia kata, wahai isteriku, sesungguhnya budak-budak kampung ni semua dah rosak. Jauh sangat orang kampung ni daripada Tuhan-Tuhan kita, ikut Muhammad, orang gila. Maka dia kata, bang, abang sibuk marah siapa ni? Budak-budak kampung ni. Abang cuba tanya anak abang tu, dia pun dah ikut Muhammad tu. Dia terus panggil Muaz bin Ammar. Muaz, apa kau ikut Muhammad? Dia kata, ayah, macam mana kalau Islam tu agama yang benar? Cuba ayah pertimbangkan. Dia kata, siapa beritahu kau ni? Dia kata, mak pun cakap macam tu juga. Dia kata, kau pun dah Islam. Dia pandai isteri dia. Dia kata, kau pun dah Islam. Maka kata anak dia, dengarlah cakap anak kau. Ni abang, dengarlah cakap anak tu. Anak dia baca surah Fatihah. Bila baca Fatihah, habis dia baca Fatihah tu, dia kata, ini bukan perkataan daripada orang, ini nur daripada Allah. Ini nur daripada Allah. Sebab tu dalam rumah kita kena wujudkan amalan baca Quran. Dan saya pernah cerita sebelum ni, amalan baca hadis dalam rumah kita. Lepas tu apa jadi? Dia pergi kat Manat, anak dia ikat oleh sihir tadi. Dia patung Manat tak boleh bercakap. Jadi dia kata, apa Manat, aku nak tanya secara kau nak mesyuarat sikit. Aku rasa Tuhan Muhammad ni betul. Apa kata kau? Manat diam. Manat, aku tanya dia. Satu malam dia tanya dah Manat tak bercakap. Dia kata, Manat, last sekali dia pecahkan Manat. Dia kata, Manat, aku tanya kau merajuk pula. Sebelum dipecahkan, aku tanya merajuk, jangan merajuk, cuma tanya je dulu. Kenapa kau diam ni? Last sekali dia pecah. Dia kata, aku telah tertipu. Aku sembah Tuhan yang tak boleh uruskan diri dia sendiri. Maka Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu telah masuk Islam. Yang kita dengar Ammar bin Jamuh ni, bila dia satu peperangan, dia ni tempang. Dia kata kat isteri tak boleh pergi. Nabi isteri kata, abang penakut kot. Dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata, orang tempang balik, orang cacat ni balik. Maka dia kata, isteri suami tak bagi. Dia kata, abang penakut kot. Tiba-tiba terus dia keluar. Dan dia keluar rumah, dia kata, wahai Allah, jangan balikkan lagi aku dalam rumah ni. Maka bila lepas perang dia mati syahid, dia nak bawa balik mayat dia. Ketika tu kuda dia, unta dia tak nak pusing balik. Maka tanya Nabi. Nabi kata, ada tak suami kamu doa apa-apa sebelum keluar? Dia doa, wahai Allah, jangan kembalikan aku ke rumah aku. Tengok kesan pada satu isteri yang mungkin dia cabar lah. Tengok jenis suami lah. Dia cabar suami dia sehingga suami dia jadi orang yang syahid jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kesan daripada anak dan kesan daripada isteri itu sendiri. Rupanya sebenarnya wanita ni, mereka lah kunci hidayah dalam sebuah rumah tangga. Sebab tu Nabi Ibrahim AS kan, bila isteri ikut agama, anak-anak ikut. Tengok Nabi-Nabi dulu, bila isteri tak ikut, anak mesti tak ikut. Tak ada mana-mana Nabi isteri ikut, anak tak ikut. Isteri ikut, anak tak ingkar, tak ada. Tapi semua Nabi-Nabi, majoritinya semua sekali, dan isteri dia ikut, isteri ikut. Tapi bila isteri tak ikut, mesti anak pun tak ikut juga. Nuh AS, lepas tu Nabi Lut, Nabi ni terdahulu. Sebab tu kita kena buat apa? Isteri, sebab tu satu orang suami yang tak usahakan isteri dia beramalkan agama tu sampai pintu rumah je. Dalam rumah tak ada agama dah. Sampai pintu rumah je, bila mana isteri tak ada agama. Sebab apa? Suasana dalam rumah ni terkesan dengan isteri. Sebab tu dia kata bahasa ibunda. Kalau mak orang Kelantan, bapak orang Kedah, tengok anak cakap Kelantan. Mak orang Cina, bapak Melayu, anak cakap Cina. Bapak Cina, mak Melayu, anak belum tentu cakap Cina. Sebab tu dia kata bahasa ibunda. Sebab mak ni banyak masa dengan anak dia. Jadi kerana tu, setiap isteri kena faham mereka adalah kunci hidayah untuk suami dan anak-anak. Kalau anak dapat hidayah, mereka kunci untuk mak ayah mereka. Kalau pekerja dapat hidayah, dia adalah kunci untuk bos-bos dan seluruh pekerja kat kilang tempat dia kerja dapat hidayah. Ya, semoga Allah jadikan kita setiap orang pintu hidayah di mana saja kita tinggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu